Okey, Assalamualaikum. Selamat petang-petang. Sementara baru bangun tidur ni, tunggu-tunggu apa ni, permaisuri siap. Kita buat live kejap. Baby. Okey, baby pun dah bangun tidur dah. Okey, share lu. Cukup 3,000 kita share. Share pula. Kita jalankan cerita. Share lu. Share lu. Mohon share lu. Okey, kepada yang mana bla-bla KL ni, yang mana bla-bla KL nak lepak minum santai insya-Allah malam ni. Malam ni depan Sweet Garden, kedai mamak. Kan semua tahu kot. So insya-Allah lah. Tapi tu malam-malam sikit. Mungkin lepas-lepas isyak ke. Share lo. Karen mahal. Yang suruh buka lampu tu karen mahal. Jimat karen. Tak baik membazir ni. Amalan syaitan. Kan? Okey. Share lo. Cukup 3,000 saya jalankan cerita. Okey. Gini saya nak share sedikit. Okey. Saya pernah cakap saya tak suka cerita bab politik, campur bab politik, tapi kena ingat. Okey, bab politik, bab negara pun kena ambil tahu juga. Kalau tak ambil tahu bab politik, bab negara, bermakna kita ni bukan rakyat Malaysia lah. Kan? Okey. So dalam Islam pun tak bagi kita abaikan politik. Politik ni perlu belajar, perlu tahu tentang politik, tentang negara, tentang dunia ni kita kena ambil tahu. Share lu. Cukup 3,000. Saya buka cerita sikit tentang bab kewarganegaraan dan juga apa yang berlaku di dalam JPN. Kan? Selama ni tak nak buka cerita, tapi dah sampai masanya kot kita kena buka cerita sikit. Dah sampai masanya kita kena ajar sikit. Kita kena bagi mereka faham. Okay, yang mana tak faham kedaulatan undang-undang Malaysia ataupun negara kita ni. Okay, share lu. Apa dia? Apa dia? Apa dia nak? Apa dia? Ui, borak panjang. Apa dia? Okay, 2,200. Sikit lagi. Okay, sikit lagi. Alamak, botak minta oleh-oleh. Semalam kan dah bagi gaji, oleh-oleh apa lagi? Sikit lagi. Dia nak cincin tu. Kita batu kat Pak Syed banyak tu. Sikit lagi. Apa nak? Waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Ya, dan juga salam petang-petang Hari ni meeting postpone. Mungkin meeting jadi lepas asar kot. Okay. Sikit lagi. 600 je lagi. Share. 500 lagi. Share. Long tengok kucing. Oh, baby ada. Baby ni kat sebelah ni. Baby kat sebelah ni. Baby tengah baring-baring santai ni. Sikit lagi. Hai sayang. Ya ke? Ejen Malaysia silap? Alah, sorry lah. Mamai lah. Tak apalah, nanti boleh betulkan balik. Manusia tak lari daripada kesilapan. Betul? Sikit lagi. $200 lagi. 200 lagi saya buka cerita. Kan, saya nak orang Malaysia ambil tahu. Ya, ayah kuning.
Sikit lagi, 100 lagi. Okay, yang mana tak faham cerita, tengok live daripada awal lah. Jangan tengok sekerat-sekerat. Okay, kita boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cukup 3,000, so saya pun mulakan cerita. Waalaikumsalam, Rafi. Okay, waalaikumsalam. Ada kat KL, jom kita lepak ngeteh. Saya belanja, awak bayar. Cerita bab IC dan juga bab apa ni, sedikit tentang politik lah. Okay, saya mulakan pasal politik dulu. Okay, kepada yang suruh bebaskan yang mana menghina Agong tu, tolong pergi belajar sejarah semula dan juga tolong jangan jadi bodoh lagi lah. Kita rakyat Malaysia ni, kita kena ingat kedaulatan undang-undang negara. Okay, saya paling tak sokong kalau kata pihak polis lepaskan mana yang penghina-penghina Agong ni ataupun pengkhianat-pengkhianat Agong ni. Saya tak sokong. Sebab apa? Okay, kita kena ingat satu benda. Bila orang yang menghina Agong ataupun senang kata orang yang mengeluarkan kata-kata kesat pada Agong, bila kita pandang benda tu remeh-temeh, bagi saya negara akan biadab seperti dulu balik. Dulu menghina agama Islam, menghina Sultan, Agong, kan? Benda ni kita pandang remeh-temeh. Hari ni tangkap, besok boleh balik. Hari ni tangkap, besok boleh balik. Kan? Ini bukan salahkan polis. Tidak. Kami pun faham. Kan? Polis pun atas dasar kerja kita tak nak salahkan. Yalah. Sebab dulu siapa yang memerintah kita pun tahu. So, saya mohon sangat-sangat kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu Perdana Menteri yang ke-8. Lagi-lagi Perdana Menteri tempat saya, kan? Sebab Tan Sri Muhyiddin Yassin ni adalah YB Bukit Gambir. Okay, saya pun duduk Bukit Gambir, satu baris dengan Perdana Menteri kita. Saya pun miaga sebaris. Kedai saya sebaris, kedai saya kalau lock. Okay, so office YB ni, office YB pula, office Perdana Menteri kita ni tengah-tengah. Jadi saya susun 10 jari merayu kepada Perdana Menteri kita yang ke-8 ni agar memperketatkan lagi undang-undang ataupun hukuman kepada mereka yang menghina Agong, menghina Sultan, menghina Perdana Menteri, okay? Ataupun menghina agama Islam. Tolong memperketatkan lagi. Sebab benda ni akan jadi satu budaya kita di dalam Malaysia pada keesokan hari. Hari ni dalam media sosial yang mana kita tahu, yang mana kita nampak budak-budak remaja lagi ramai daripada orang tua yang terpengaruh dengan media sosial, yang terpengaruh dengan subhanallah, dengan YouTube. Jadi berbagai lagi Jadi kat sini budak-budak yang baru nak naik ni akan belajar benda-benda yang tak sepatut mereka belajar. Jadi kat sini besok saya takut remaja yang baru nak maju ke hadapan, mereka akan belajar perkara-perkara yang bukan-bukan. So kat sini saya mohon sangat-sangat, okay, tolong memperketatkan lagi undang-undang di dalam Malaysia ni, yang mana menghina Agong, Sultan, Menteri ataupun agama Islam, okay? Dan juga agama-agama lain lah. Bermakna kalau kata mereka hina agama Islam, hukuman yang sepatutnya setimpanya bagi pada mereka. Dan juga kalau macam agama Islam menghina agama lain pun sama juga, perlu terima hukuman juga. Okay? Jadi saya merayu sangat-sangat kepada Perdana Menteri kita yang ke-8. Harap permintaan ni ditunaikanlah. Dan kami saya merayu dan juga bersuara seru kepada semua umat Islam, terutama sekali di Malaysia ni, agar kita semua bersuara supaya Perdana Menteri kita yang ke-8 ni dapat memperketatkan lagi undang-undang di dalam Malaysia kita ni. Semoga biar mereka ni dapat pengajaran, biar dia orang ni takut sikit dengan undang-undang Malaysia. Hari ni undang-undang Malaysia kita longgar. Okay? Menghina agama, menghina Agong, menghina Sultan, pergi balai 2 jam, lebih-lebih 24 jam lah dah keluar balik dah. So, benda ni kita kena memperketatkan lagi. Okay, yang pertama. Clue yang kedua.
yang sangat-sangat saya menanti daripada dulu lagi, kepada Perdana Menteri kita yang ke-8. Okey. Tolong siasat tentang kewarganegaraan rakyat Cina. Sedangkan di Malaysia ni, banyak majoriti Cina yang tak fasih ataupun tak tahu cakap bahasa Melayu. Senang kata bila kita tanya mereka, mereka jawab pula, "Wopo cu tahu." Perkataan paling senang. Ataupun dalam bahasa Jawa, I don't know Malay. Simple. Alamak, Jawa lagi kena. Bukan Jawa, Inggeris, okey. Perkataan dalam bahasa Inggeris, I don't know, I cannot speak Malay. Nampak? Dua perkataan yang dia bagi sangat-sangat simple. So, macam mana orang macam gini boleh dapat warga negara Malaysia? Dan kita tahu, okay, kita tahu, di dalam Malaysia ni, berapa banyak rakyat Cina yang terima IC warga negara Malaysia? Kenapa boleh jadi begini? So, saya merayulah daripada bagi mereka yang tak tahu undang-undang Malaysia, yang tak tahu kedaulatan Malaysia, yang tak tahu apa selok-belok tentang Malaysia, rukun negara, semua mereka tak tahu. Jadi orang macam ini tak layak untuk dapat warga negara Malaysia. Jangan cakap warga negara, tak layak dapat IC hijau sekalipun, walaupun MyKas. Orang sebegini. Daripada bagi orang begini, ini bukannya saya pandai-pandai nak tunjuk hebat ke, pandai-pandai nak tunjuk apa baik, tidak. Apa kata kita bagi pada anak-anak yang dilahirkan di Malaysia yang ada sijil kelahiran yang sah. Mereka lahir di Malaysia. Tapi ini yang bukan rakyat Malaysia, yang bukan lahir kat Malaysia, kita bagi mereka kewarganegaraan Malaysia. Bagi saya satu perkara yang sangat-sangat tak adil. Dan saya minta kepada Perdana Menteri kita buka kertas siasatan kepada kaki tangan apa lagi? Jabatan Pendaftaran Negara. Okey? Semua JPN tak kira lah. Mana-mana punya JPN pun. Tolong buka kertas siasatan pada mereka-mereka yang bersubahat. Kita pun tahu baru-baru ni berapa banyak kes. Di Pulau Pinang, KL pun ada. Saya bukan nak tunjuk jari. Bukannya nak tuduh. Tetapi inilah yang berlaku kat Malaysia kita hari ini. So, tolong siasat. Tolong siasat tentang kewarganegaraan ni. Okay, banyak kes yang saya jumpa, surat beranak pun tak ada, tetapi warga negara Malaysia. Adakah ini adil? Yang datang daripada China. Ada juga yang datang dari Pakistan. Baru beberapa tahun duduk Malaysia dah dapat warga negara Malaysia. Habis bagaimana dengan nasib orang Malaysia pula? Bagaimana nasib anak-anak yang dilahirkan kat Malaysia? Jadi saya mohon jasa baik pihak atasan dan juga terutama sekali saya mohon kepada Dulia Maha Mulia Agung kita dan juga sultan-sultan kita dan juga Perdana Menteri kita agar dapat bentangkan siasatan ni ataupun buka kertas siasatan, beri pada mereka-mereka arahan untuk jalankan kerja. Sebab Malaysia kita hari ini sangat teruk. Teruk sangat-sangat. Teruk sangat-sangat. Sebab saya sendiri melihat dengan mata kepala saya sendiri. Semasa isteri saya melahirkan anak, berhadapan dengan katil. Okay, berhadapan dengan katil. Perempuan Vietnam ni tak tahu cakap bahasa Melayu, tetapi warga negara Malaysia. Saya masih ada simpan lagi rakaman tu. Macam mana dia boleh dapat warga negara Malaysia? Sedangkan dia tak tahu cakap bahasa Melayu. 100% lah dia tak tahu rukun negara, selok-belok tentang negara kita, sejarah jauh sekali lah. So macam mana boleh dapat warga negara Malaysia? Justru jadi saya mohon kepada pihak-pihak tentu, tolong siasatlah, tolong buka kertas siasatan. Jadi kalau kata nak bagi pun, bagi kepada anak-anak yang telah dilahirkan di Malaysia ni. Berapa ramai
anak-anak yang telah dilahirkan di Malaysia ni ada surah beranak, ada apa sijil kelahiran yang sah, tapi tak dapat IC. Ramai. Okey. Jadi yang ketiga, saya mohon jugalah kepada pihak-pihak berkuasa yang berkenaan. Saya rasa malu bila saya buka FB, bila saya tengok FB dengan komen-komen rakyat Malaysia kita, dengan ada yang setengah maki hamun. Cukup-cukuplah bagi mereka buat perhimpunan. Bagi saya, bila kata Duli Yang Maha Mulia Agung kita dah pilih siapa Perdana Menteri, itu adalah keputusan mutamat. Tak ada lagi bantahan, tak ada lagi persoalan, tak ada apa lagi dah. Bagi saya lah. Okay, itu adalah pilihan yang terbaik Agung kita buat. So ini ada ikan dugong pula naik, kan? Macam-macam cerita. Hari-hari nak buat perhimpunan. Jadi saya tak nak satu isu besok berlaku yang bukan-bukan. Saya takut apa? Ada orang tak boleh terima, lepas tu mereka buat provokasi. Saya takut mereka pun buat perhimpunan. Nanti akan jadi satu isu yang besar. Jadi kepada PDRM, saya mohon, saya bukan nak bagi PDRM Saya mohon. Saya pun sebagai seorang rakyat Malaysia, saya mohon kepada perhimpunan haram ni, tolonglah ambil satu tindakan. Sebab mereka akan bawa satu kesan yang tidak baik dalam negara kita ni. Mereka seolah-olah virus yang boleh matikan akal sehat orang ni. Okay? Akal yang sehat ni bila kena virus, lama-lama dia akan mati. Dia akan jam. Jadi berhenti-hentikanlah. Okay? Tengok siang malam cerita yang sama, kan? Perempuan tu dengan gemuk, dengan seluar pendek dia, dengan tak sedar diri, dengan perut boncik dia. Okay? Dah bukan ikan muntah lagi, kan? Ikan dugong dengan dia lagi dugong lah dia. Senang katanya tu. Okay? So kita dalam Malaysia ni, kita kena hormat kedaulatan undang-undang. Kita kena hormat pemimpin kita. Okay? Kalau nak salahkan Perdana Menteri kita yang ke-8 ni, Tan Sri Muhyiddin Yassin kita ni, saya nak tanya satu soalan. Adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin suruh Tun M letak jawatan? Tak ada. Adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin memaksa Tun M untuk letak jawatan? Tak ada. Ini keputusan Tun M sendiri yang buat. Ini penyakit Tun M sendiri yang cari. Jadi kenapa pula tiba-tiba sekarang ni nak bagi satu isu mengatakan Tan Sri Muhyiddin Yassin tak adil lah, jadi menteri ikut pintu belakang lah. Ada ke nak jadi Perdana Menteri ni kena ikut pintu belakang? Kalau ada, saya nak juga. Saya pun teringin jadi Perdana Menteri ni sebenarnya. Bukan apa, dapat memerintah setahun jadi lah. Lepas tu dia makan pencin, kan? So come on. Janganlah memperbodohkan rakyat dengan isu-isu politik lagi. Okay? Sebab apa? Bagi saya, Tun M sendiri letak jawatan dengan rela hati, tanpa ada paksaan. Kononnya itu hari bila bagi statement mengatakan dia tak tahan dengan desakan, dengan berbagai lagi masalah daripada pihak-pihak DAP. Jelas. Okay? Saya rasa satu Malaysia pun dah baca dah tentang kenyataan apa yang Tun M keluarkan. Alhamdulillah. So, kenapa pula sekarang ni ada satu isu yang begini pula? So, apa pun saya sokong. Dan saya hormat dengan keputusan agung kita, ketua-ketua kita. So, saya akui lah. Dan juga saya macam saya kat tu hari, saya sokong Perdana Menteri ke-8 adalah Muhyiddin Yassin. Bukan sebab Muhyiddin Yassin YB Dun tempat saya, ataupun Parlimen Bukit Kami, bukan. Parlimen Pagur, bukan. Saya menghormati dengan keputusan Duli Yang Maha Mulia Agung kita yang telah diutuskan pada ni. Saya pun yakin Agung kita buat keputusan yang bijaksana, yang terbaik untuk rakyat Malaysia. So, sekurang-kurangnya yang memerintah adalah Islam, bukan DAP yang cuba menghancurkan Islam. Jadi saya seronok. Macam saya cakap,
hari tu saya seronok. Saya bukan nak selam dalam politik. Saya bukannya nak ambil tahu apa tentang politik. Saya bukan nak campur tentang politik. Tetapi kita kena ambil tahu juga tentang negara kita, politik kita, sekeliling kita, kaum kerabat kita, jiran kita, rukun tangga kita, kita kena ambil tahu. Jangan kita jadi sombong bodoh. So kepada siapa yang tak respect saya tak pernah suruh orang respect saya pun. Wa imannya untuk puji saya sekali pun tidak. Cuma dengan Facebook ni lah saya dapat menyampaikan benda ni seluruh Malaysia. Kalau saya nak guna WhatsApp, copy WhatsApp, Assalamualaikum, cerita sekian-sekian, teks sekian banyak-banyak tu hantar kat seorang. Kan? Tahun depan belum tentu orang tahu cerita tu. Okay? So inilah muka. Live terus. Tak ada simpan-simpan. Polis nampak, KDN nampak. Okay? Jawatan-jawatan kuasa yang lain nampak. Jadi tak ada sorok-sorok. Sebab apa? Saya tak nak negara saya dicemari dengan maksiat. Saya tak nak negara saya ni dikotori dengan maksiat. Saya tak nak negara saya ni Allah Ta'ala timpakan bala seperti mana Aceh, seperti mana di Indonesia yang kita dah pernah melihat. Kita tahu cakap negara orang. Saya mohon maaf kepada warga Indo ni, bukannya saya nak tunjuk jari pada orang lain. Tapi ini satu contoh untuk kita tunjuk pada rakyat Malaysia. Okay? Ini sebab saya sayangkan Malaysia saya. Saya sayangkan negara saya. Inilah tanah tumpah darahku. Okay? Orang nak cakap apa tu, orang cakap saya sikit pun tak heran. Tapi inilah tanah tumpah darahku. Okay? Inilah tanah tumpah darah isteriku, anakku. Jadi, saya tak nak tengok ada virus dalam negara saya. Kami tahu, virus ni tak boleh dihapuskan. Selagi ada lagi, apa orang cakap, selagi wujud bumi ni, selagi mana ada manusia di dalam muka bumi Allah Ta'ala ni, selagi tu virus ni akan ada. Ini dah, apa orang cakap, terang dan juga jelas dalam kitab Al-Quran juga hadis. Okay? Fitnah Dajjal ni akan ada. Okay? Hasud Dajjal akan ada. Tentera-tentera Dajjal sekarang dah keluar dah. Kita sedar tak sedar je. Jadi, saya sayang negara saya. Saya ulang sekali lagi. Saya tak nak negara kami ni ada apa ni? Persatuan LGBT. Okay? Kita pun tahu apa ni LGBT. Jadi yang bersuara ni, yang buat perhimpunan ni, kita pun tahu siapa dia. Jadi yang makcik-makcik yang jadi bodoh, bangang duduk pakai tudung labur, sokong. Tak malu ke makcik? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita Islam. Akak-akak, sedar sikit kak, buka mata sikit. Kalau akak rasa akak pun sama LGBT, buka tudung tu, buang kak. Jangan buat malu agama Islam. Buat perhimpunan tu, yang korang sokong tu, kita pun tahu dia siapa, dugong tu. Kan? Kita pun tahu dia siapa. Okay? Janganlah bersekutu dengan maksiat. Saya ni bukan orang baik. Tapi daripada saya melakukan hubungan sesama spesies, baik saya mati. Walaupun dia dah operate. Baik saya buang title saya laki ni, saya buang. Okay? Tolong bangkitlah semula. Okay? Anak-anak muda kita, tolong bangkitlah. Okay? Anak-anak muda kita yang beragama Islam. Okay? Kita ramai-ramai bersuara untuk hapuskan LGBT. Saya yakin Perdana Menteri kita yang ke-8 ni adalah cukup bijaksana. Seorang yang beragama, waras dan juga warak. Jadi bangkit kita semua ni, bersuaralah ramai-ramai, kita hapuskan LGBT. Kita haramkan DAP di dalam Malaysia ni. Yang mana bertentang dengan agama kita, yang mana bertentang dengan pendapat kita minta diharamkan terus. Kita tak sokong orang yang bersekutu dengan benda bukan-bukan ni. Jadi saya macam sekali lagi saya ulang sekali lagi, saya tak suruh orang support saya tak suruh orang untuk respect saya, tidak. Cuma saya bersuara hari ini sebagai seorang anak Malaysia. Sebab apa? Saya tak nak negara saya hancur. Saya tak nak anak saya besok
bersekutu dengan golongan-golongan seperti begini. Kita kena sedar tuan-tuan perempuan, kita hari ni duduk kat Malaysia ni, kita tak tahu anak-anak kita bergaul dengan siapa, duduk dengan siapa, makan minum dengan siapa. Kita kena sedar tuan-tuan perempuan, kita selalu sangat apa orang cakap, sibuk dengan apa hal masing-masing, tapi kita tak ambil tahu hal dunia, hal negara kita, hal politik kita. Jadi tak nak sampai besok anak-anak kita bergaul dengan mereka-mereka yang tak sepatut bergaul. Nak ke tuan-tuan perempuan, anak kita perempuan sampai masa bergaul dengan perempuan spesies? Nak ke tuan-tuan perempuan, anak kita anak lelaki, tapi last kali Dapat menantu lagi. okay, saya tak nak cakap lah, dapat menantu lelaki, betul. Contohnya saya tak nak tunjuk jari kat orang. Contohnya kita tengok negara kita ini dapat nama busuk, nama buruk sebabkan siapa? Satu nama Sajat pergi Mekah pakai jubah, okay, pakai baju lengkap laki. Jadi sampai ke Mekah pakai telekung. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, nauzubillahi min zalik, jauhkanlah. Nampak tak? Jatuhkan nama negara kita, jatuhkan nama negara kita tu, jatuhkan nama baik Islam tu. Jadi sedar-sedar tuan-tuan perempuan, sedar-sedarlah. Jom kita bangkit. Kita bangkit ramai-ramai, kita bersuara untuk hapuskan LGBT. Untuk hapuskan kerajaan DAP. Kita nak hidup kita tenang, aman. Kita tak nak negara kita ada masalah. Kita tak nak negara kita terkucar-kacir. Kita tak nak negara kita besok jadi satu masalah. Kita nak negara yang aman. Hari ni kita boleh keluar, mana sih kita nak. Hari ni kita boleh duduk, mana sih kita nak. Dan saya tidak pernah takut dengan sesiapa. Kalau saya takut, saya tak datang sini. Saya tak datang duduk berjalan dengan anak bini saya. Sebab apa? Wallahi hari ni apa yang saya buat demi agama saya, demi Nabi kesayangan saya, demi agama kesayangan saya. Demi adik-beradik selama Islam saya yang sayang. Yang saya sayangkan selama ni. Saya bukan buat untuk diri saya. Saya buat untuk demi apa? Demi negara kita, agama kita, bangsa kita. Untuk saudara mara Islam kita. Okay? Saya harap semua faham Saya harap semua faham. Saya bukan nak jadi hero Melaya. Dan saya bukan nak populariti. Cuma saya sayangkan negara saya. Saya tak nak negara kita ni jadi bukan-bukan. Dan saya minta kepada Menteri Agama, tolonglah. Okay? Belum dilantik lagi, lupa. Saya harap lepas ni siapa jadi Menteri Agama, tolong ambil berat sikit tentang pakaian. Okay? Tentang pakaian, tentang makanan, minuman, halal tak halal, tolong pantau sikit. Tolong jangan tidur macam Mujahid Yusof Rawah. Tu menteri apa? Semua agama. Okay? Sama jugalah, semua agama tak semua agama juga, ada juga. Jadi, tolong ambil berat sikit tentang agama kita ni. Okay? Tentang negara kita ni. Siapa yang dilantik besok lah. Okay? Harap-harap dapat satu menteri agama ataupun sumber agama yang terbaik lah. Sebab teruk sangat negara kita ni. Okay? Teruk sangat negara kita ni. Jadi tujuan saya buat live ni, itulah. Saya ada di KL. Saya tak nak, ini bukan ni cakap apa ni. Saya tak nak kacau perhimpunan mereka. Tetapi jangan menguji kesabaran kami. Jangan sampai luar batas. Kami pun tak nak susahkan polis. Macam saya cakap tadi, saya pun tak nak susahkan polis. Kami pun hormat dengan polis. Kami pun sayangkan polis. Sebab apa saya cakap macam tu? Kalau tak ada polis, siapa nak tangkap penyamun, siapa nak tangkap penyenayah, kan? Negara kita pun tak aman. Jadi saya hormat dengan polis. Saya ulang sekali, saya sayang dengan polis. Sebab apa saya sayangkan polis? Polis pun bertaruh nyawa untuk kita, untuk mempertahankan negara kita. Polis pun bertaruh nyawa untuk mempertahankan kita orang awam ni. Sama juga dengan askar. Saya sayangkan askar. Kalau tak ada askar, hari ni negara kita kena ceroboh dah. Okay? Sayang sangat-sangat. Sebab apa? Banyak sahabat-sahabat saya, bapa angkat saya kan, askar. Okay? So, saya respect semua orang. Saya hormat semua orang. Cuma saya minta kepada PDRM sekali lagi, tolong memperketatkan lagi dan juga tolong
hentikanlah perhimpunan haram ni. Jangan bagi mereka menghimpun lagi. Cukup-cukuplah sudah. Sampai naik sakit mata dah ni. Tak lama ni takut tumbuh ketumbir. Tumbik. Apa? Tumbik lah. Saya pun dah fail bahasa Melayu tengok. Ejek orang. Apa ketumbir? Dah. Asyik tengok bontot dugong tu kan dengan dah macam apa? Tengok pun tu buat apa? Berkerutu. Habis dah dia orang rakam kat bontot. Kan dah berkerutu, bertingkat-tingkat. Lepas tu bontot dia berata, repeh besar gitu kan. Perut tak payah cakap lah. Lengan kalau tengok subhanallah kalah bisu. Okay. Ada masa. So stop. Stop provokasi ni. Stop lah. So kepada pihak berkuasa saya merayu sekali lagi tolong ambil satu tindakan. Okay. Dan juga saya sokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Semoga Allah memperlindungi Perdana Menteri kita, memberkati apa yang Perdana Menteri kita yang ke-8 ni buat, dan semoga Allah Ta'ala berikan taufik dan juga hidayah. Dan semoga dengarlah suara rakyat ni, bantulah kami. Dan saya harap setelah bentang menteri-menteri kabinet, macam saya janjikan, saya akan buat report. Tak kira lah mana saya rasa selesa saya nak buat report, di KL ke, Johor ke, Melaka ke, mana saya nak buat report. Saya rasa saya selesa dengan mana punya balai, saya akan buat report situ. So itu jangan mempertikaikan lah. Saya dah pesan awal lah. So kita orang bersedia untuk buat report. Kita dah bersedia dah. Grup saya, maksudnya grup saya ni luas, bukannya daripada Johor je. Okay, grup saya daripada Kedah, Penang, kami sedia untuk buat report kepada mereka-mereka yang saya dah pernah sebut nama. So LGBT pun termasuk sekali. Dan kalau Allah Ta'ala izinkan kami, okay, kami dapat satu masa untuk berhimpun, benteras LGBT ni, saya sedia. Saya bersedia. Dan insyaAllah saya akan melangkah ke hadapan lah. Saya tak akan undur ke belakang. Walaupun kami kena keluarkan hasil wang ringgit, tenaga, tak tidur, tak makan pun tak apa. Yang penting negara kita ni akan jadi negara yang aman. Bebas daripada seks. Bebas daripada bukan-bukan. Bebas daripada komunis. Bebas daripada LGBT. Sebab ini menakutkan kami. Okay? Kami tak suka spesies menjalankan hubungan sesama spesies. Ada orang tanya bila nak buat makan-makan. Okay? Makan-makan belum lagi. Selagi kabinet tak bentang, selagi tak dapat keputusan, selagi tu tak ada makan-makan. Okay? Bagi lantikkan menteri-menteri kabinet dulu. Makan-makan. Macam mana saya lafaz, saya dah janji saya akan tetap bagi. Jangan risau bab makan ni, duit tak mati. Duit mati takkan bawa. Besok kalau saya hembus nafas yang terakhir, semua saya akan tinggal. Tak ada siapa yang akan saya bawa. Baik telefon, baik live, baik member, sahabat-sahabat dalam telefon. Siapa pun saya takkan bawa. Cuma saya akan bawa, akan dibekali oleh doa-doa isteri yang soleha, anak yang soleha, sahabat-sahabat. Itu je. Okay? Jadi duit saya minta maaf cakap bukan tak heran. Bab duit saya tak fikir. Bab makan free insya-Allah. Jangan risau. Jangan risau. Bab makan jangan risau. Saya dah janji saya akan bagi. Okay? Kami tak tidur nampak mata lebam ni. Mata lebam ni bukan sebab kepentingan diri saya, bukan. Untuk semua rakyat Malaysia. Cuma itulah, kalau kita cakap, separuh orang cakap apa, dia ni menyalak lebih, bukan buat apa pun. Dan hari ni saya tidur di KL, tak apa, saya cakap saya tidur Times Square. Nak takut apa? Tak takut. Sebab kita tak takut dengan sesiapa, takut dengan Allah Ta'ala je. Dan saya yakin saya lagi ramai kawan daripada ramai musuh. Yang mana bermusuh dengan sini, saya tahu siapa. Yang tak setuju dengan sependapat dengan saya ni lah. Okay? Saya macam ni lah. Jalan seorang, keluar dengan anak bini. Kan? Semua kerja Allah Ta'ala. Bila sampai masa kamu, tiada siapa yang akan dapat halang kamu. Bila sampai saat-saat sakaratul maut, maka kau akan rasakan juga itu sakaratul maut. Tiada siapa dapat elak daripada sakaratul maut. Cuma saya selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, matikan aku di dalam sujud. Itulah nafas terakhir yang saya minta. Kan? Kerja Allah Ta'ala. Apa pun kerja Allah Ta'ala. Jadi, bangkitlah anak muda. Saya tak nak sebut bangsa Melayu. Anak muda yang beragama Islam, bangkit. Bangkit sama-sama, kita bersuara sama-sama. Kalau rasa tak boleh,
Datang jumpa saya ada. Saya akan ikut sekali untuk bersuara. Kita set satu masa, bagi lantikkan apa menteri-menteri kabinet semua siap. Kita minta PAS. Kita mohon PAS daripada pihak polis dan kita bersuara demi kebenaran. Jangan takut. Takut-takut ni buang ke tepi. Apa yang Allah Ta'ala dinasibkan, itu akan berlaku. Tiada siapa boleh lari daripada kuasa Allah Ta'ala. Okay? Kalau Allah kata apa, hari ini sekian masa, engkau akan diuji, maka itu yang akan berlaku. Walaupun datanglah menteri ke siapa ke kan, jangan tak, kau tak boleh diuji. Allah kata aku nak uji dia. Tak ada siapa boleh halang Allah. Sebab apa? Dia Maha Pencipta. Dia Maha Raja, dia Maha Adil. Okay? Kita kat muka bumi Allah Ta'ala ni, kita ni hamba pada Allah. Hamba. Ingat hamba. Bukan tuan kita hamba. So kita kena sedar satu benda. Mati itu pasti. Tapi ingat, jangan mati dalam keadaan kafir. Ingat, mati biar bermaruah. Jangan mati dalam keadaan jahil dan juga tak ada maruah. Maruah ni penting tuan-tuan perempuan. Maruah ni penting. Okay? Islam pentingkan maruah, bukan nama. Maruah. Hari ni maruah kita dah tergadai. Jadi bangkitlah untuk mempertahankan maruah kita semula. InsyaAllah. Salah silap saya mohon maaf. Apa pun ribuan terima kasih kepada yang share. Mudah-mudahan kita doa ramai-ramai, Allah Ta'ala akan bagi kita satu keputusan yang baik. InsyaAllah. Hapuskan LGBT. Tolong siasat kewarganegaraan Cina-Cina dan juga bangsa-bangsa yang lain. Dan tolong memperketatkan lagi undang-undang di dalam Malaysia. Allahu Akbar.